Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Live ke maksudnya? Ha? Oh, belum eh? Dah live ke? Okay, Okay. hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Berjumpa lagi dalam Kak Jah Live malam ni. Malam ni special sikit sebab Kak Jah ada tetamu khas. Memang kata nak pujuk dia ni nak join live. Buat sharing dengan Kak Jah ni susah sikit lah. Dengar So, ke tak tu? Cuba tanya orang. okay, test. Ada tak siapa yang bersama dengan Kak Jah ni boleh tak tolong komen sikit? Dengar tak suara? Jelas tak? Okay. Hai Maliki, Assalamualaikum. Jelas tak suara? Kalau jelas, boleh tolong komen jelas. Okay. Okay, so malam ni, Kak Jah, okay, bersama-sama dengan Abang Moons. Okey, nak buat adalah kita nak tanya dia sikit, nak sembang-sembang dengan dia, nak tanya sikit dia sikit tentang adalah sikit. Okey. So, apa yang okey, sebelum tu Kak Jah just orang kata untuk permulaan ni kan, just nak share kenapa Kak Jah orang kata tetap buat Shakely ni walaupun kata dah agak lama lah, dah 8 tahun tapi tak jemu juga buat bisnes Shakely ni. Okay, pertama sekali sebab untuk kesihatan lah kan, sebab Shakely ni dijual produk kesihatan kan, suplemen, skincare. So yang mana produk-produk ni dia bukannya yang biasa-biasa sebab dia dah ada ada saintis yang buat kajian, dia ada landmark study. So kita yakin dia selamat, kita yakin dia berkesan, dan juga kita yakin dia daripada bahan-bahan yang semula jadi. Okay, so antara sebab lah kenapa Kak Jah uh, still lagi walaupun ini dah tahun yang ke-8 buat makan produk Shakely dan juga buat bisnes Shakely. Okay, antara sebab tadi itu untuk kesihatan kan, macam yang okay, yang tetamu Kak Jah di sebelah ni, Abang Mus ni, okay, dia dulu dia pernah uh, bila tahun lepas tahun yang paling kira kita orang agak struggle, yang mana dia sendiri masa daripada awal tahun tu dia pernah kena serangan gout. Lepas tu berturut-turut lah, lepas tu kena vertigo, lepas tu ada orang kata macam anxiety sikit. So kita nak tanya dia lah apa dia punya pengalaman dia, macam mana dia handle, dan juga apalagi kalau ada soalan lain ke nanti tolong boleh ni lah, tolong tanyalah kat komen. Okay, saya pass dekat Abang Mus. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, julung-julung kali saya nak buat sharing-sharing benda ni dipujuk lama dah. Tapi itulah, rasa segan, malu kan. Rasa tak handsome, tak yakin diri. Tapi orang kata biar tak handsome tak apa. Tapi janji kaya kan. Oops, sorry. Okay, alright. So, sebenarnya Sebenarnya saya ada beberapa perkara lah yang menyebabkan saya jatuh cinta dengan Shakely kan. First memang awal-awal dulu memang saya buat, so bini saya buat business lah. Totally buat business sebab dia suruh rumah. Lepas tu dia bukan buat apa pun kat rumah kan. So so macam bagilah. And then from time to time dia kira macam bila orang kata dah start umur dalam 30 lebih tu, dia start lah macam-macam penyakit datang semua bla 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 kan. And then one of the biggest benda yang saya dapat adalah gout. And mula-mula tu sebenarnya dia macam tak sengaja dapat tau. Tak sengaja dapat sebab saya ni memang suka makan, tengok badan lah kan. Tengok badan lah, memang suka makan. Makan macam-macam lah. Pagi-pagi nasi lemak. Lepas tu nasi goreng. Apa saja tempat yang orang kata sedap, memang saya akan pergilah. Saya bawa dia lah pergi. Tapi dia kurus. Masalahnya, saya yang menghabiskan segala-galanya. And then, satu hari tu, saya pergi ke Dobi sebenarnya. Balik daripada Dobi tu terpelecot. Terpelecot tau. Lepas tu, um, nak dijadikan cerita, saya ingatkan macam
Benda ni macam orang kata uh, terkelecoh lah kan. Macam siap pergi apa nama fizioterapi. Siap pergi fizioterapi lagi. Dia bubuh yang macam karan tu. Duk, 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 duk. Lepas tu nak check apa semua bla 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 kan. And then makin lama makin sakit. Makin lama makin sakit. Lepas tu boleh pula dia kembung kat situ. Saya kata sudah takkan patah dalam pula. Patah pula dah. And then pergi ke doktor. Pergi ke doktor, doktor cakap, ni bukan patah ni, ni bukan terkelecah ni. Ini gaut ni. Saya macam, tak pernah dalam keluarga kami, keluarga saya, ada simptom gaut ataupun ada orang yang kena gaut. Tiba-tiba saya kena. Macam, apa benda semua ni? Then, tak apalah. Bila biasalah kalau kena gaut tu, cucuk settle, cucuk settle, cucuk settle. Lepas tu, and then lama-lama dia ada satu masa tu macam setiap minggu kena. Setiap minggu kena, setiap minggu kena, setiap minggu kena. Saya dah macam hebat betul. Takkan nak ambil ubat. Sebab saya memang makan Gautno. So setiap kali memang saya spare lah. Sebab dah jadi orang kata geng sihat kaki ni, memang dia akan spare Gautno dalam bag kan. So and then macam satu hari tu ni dah kerap ni awak kena doktor cakap dah kerap ni kena gout ni. So dia kata macam kalau banyak kali kena, kita kena tengok buah pinggang. Sebab kita kena bagi satu lagi ubat yang memang daily dosage nak ambil. And then sebab ubat tu dia akan lama-lama dia akan efek buah pinggang. So dia nak tahu buah pinggang tu boleh berfungsi dengan baik ke tak. Kalau tak, memang itulah dia. Sebab gout ni dia memang mesti dia akan attack buah pinggang jugalah. Bukan saja-saja dia akan attack bawah, sakit-sakit, terjungkit macam tu kan. And then so bila dah macam tu, balik tu termenung lah. Takkan aku nak makan ubat setiap hari kan. Hai Kak Fi. Terpelecot. Maliki memang terpelecot. Ingat terpelecot betul. Terpelecot memang kena ni lah orang kata. Kena orang kata patah ke something lah. Tapi hakikatnya kena gout. So bila dah doktor cakap macam tu, balik tu termenung. And then dah lah bini aku buat Shaklee. Dah buat ni, tapi aku tak dapat nak macam fully utilize. And then cakap okay, tak apalah. Selalu memang dia sumbat lah. Cuma rupanya bila kita makan biasa, Shaklee ni dia just untuk nak bagi normal punya body adjust lah. Tapi kalau macam lebih sikit, dia untuk cure. Bukan untuk cure lah. Saya tak cakap cure. Sebab kita tak boleh nak menidakkan orang kata terus sembuh. Kan? Sebab saya pun macam boleh ke Shaklee ni kan. Kata tak apalah. Try je lah. And then try. Tapi waktu try tu kena pantang lah. Sebab saya ni memang pantang tengok. Nasi lemak tu pagi-pagi tu memang hari-hari lah orang kata nasi lemak lebih kurang. Sebab tu badan macam berlamak macam ni kan. And then bila dah macam tu, bini saya bagi alfalfa pagi 5 biji. Lepas tu tengah hari 5 biji, malam 5 biji. Bapak banyak nak mampus. Lepas tu omega lagi. And then Vivix. So memang konsisten on 3 benda ni. So macam kalau ubat pun kadang-kadang memang kena makan juga. Sebab advisable by doktor. Sebab saya ni memang kalau boleh kita nak tak naklah menidakkan apa yang doktor cakap. Kalau doktor cakap okey, baru okey. Go on. And then dia pun tengok juga macam apa yang kamu makan kan. Suplemen ni bla 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 bla. And then okey, tak apa, teruskan lah kan. Lepas tu
Bila dah makan tu 3 bulan tu suffer lah juga sebenarnya. Kena minum air putih. Lepas tu kena makan makanan yang tak berminyak. Lepas tu tak boleh makan yang goreng. Dia buat memang khas untuk saya je lah. And then uh, bila saya first consume extra tu, memang orang kata gout tu datang berkali-kali. Saya kata macam dah makan pun tapi kena lagi apa hal. Kan? So macam saya dah nak fed up lah makan-makan benda-benda macam ni kan. And then tak apa, sebab bini punya pasal, saya teruskan. And then sebab saya gout yang di awal permulaan, kira macam permulaan yang tak terlampau teruk sangat lagi. Dia tak naik sampai ke siku, dia tak naik sampai ke um, dia masih lagi dekat bawah, dekat kaki. Tapi dia berpindah dah daripada kanan ke kiri. Dia dah start dah. Dia dan rasa sengal-sengal dah kat lutut tu. Cuma orang kata macam saya tak bagi tahu lah bab lutut tu, sebab nanti mestilah dia lagi cut saya punya kalori. Lagi ni kan. Okey, tak apalah. And then bila dah consume kena berkali-kali, and then dalam lebih kurang dalam 3 bulan kot, lebih kurang macam tu. 3 bulan. Okey, dah tak kena dah. So saya test lah. Saya test makan apa? Makan apa yang saya suka lah. Mula makan sate. Makan sate, 1 cucuk, 2 cucuk, macam okey. Tapi tu macam kan. Lepas makan tu okey. And then saya updose makanan. Updose makanan macam minum air manis sikit, bla bla bla. And then lepas tu kena. Kan? Kena. Macam, tapi dia kena tu, dia just berasa je. Dia tak sampai tahap untuk nak seret kaki. Orang tahulah seret kaki ni macam mana. Nak terkencing pun boleh terkencing kat tengah jalan tu. Kalau kalau nak tahu sakitnya gout ni kan. Sebab bila sakit gout tu, orang kata berguling-guling sampai waktu time nak tidur tu tak ada siapa sentuh. Kadang-kadang anak-anak main pun bersilat lah tu kan. So bila dah macam tu, bila dah kena, dah rasa tu, saya cepat-cepat tambah lagi dosage alfalfa. Bukan mostly lah, saya rasa macam alfalfa tu lah. Sebab saya ni jenis yang memang tak makan sayur. Saya pantang tengok sayur. Sebab sayur ni daripada kecil-kecil lagi memang saya tak makan. Sejak kahwin dengan dia lah makan sikit. Tu pun time dia bagi. And then lepas tu memang tak sentuh lah. Dan saya nampak alfalfa ni macam dia lebih kepada nak buang, yelah, fiber kan. Lebih kurang fiber kan benda tu. Nak alkalikan asid apa semua lah. Lantak lah. Janji aku dah tak ada gout dah. Lepas tu macam bila dah ni kencing memang kencing kau lah kan. And then bila dah rasa sikit-sikit tu saya stop. Saya start normal balik semua bla bla bla. Lepas tu try lagi. Udang pula. Udang ni one of my favourite lah orang cakap. Udang, benda-benda makanan laut ni memang sotong goreng tepung. Kalau balik tu memang kena lah dekat kampung. Kadang-kadang kalau pergi makan ni mesti ada lah udang goreng tepung. Lepas tu bukan udang goreng tepung, udang butter, sotong goreng tepung. Sayur tak ada. Selalu Kailan tapi seorang makannya. Dia seorang makan. Makan sikit-sikit je. Tu pun ambil yang masing-masing tu. Sebab masing-masing tu sedap. And then tak apalah. Bila dah terasa, saya tambah lagi. And then sampai ke tahap sekarang ni, kalau saya makan sate 10 cucuk, 15 cucuk, sekali yang kuah kacang yang banyak tu, alhamdulillah tak kena. Tapi waktu mula-mula tu saya tak terus shoot semua. Tak terus shoot, orang kata tak terus shoot
makan benda-benda yang menyebabkan trigger lagi gout tu. Sebab kalau kita, bagi saya lah, kalau macam kita pun nak sembuh, lepas tu kita pula makan benda-benda yang macam macam akan trigger tu, dia akan trigger lagi. Sebab benda ni keluar ikut air kencing, ikut apa yang kita perkemahan lah, organ perkemahan. So macam kita tak nak lah benda kita nak rawat, tapi kita spoilkan dia dengan kita macam buat geram kan. Orang kata buat geram lah. Buat geram, makan, syuk semua kan. Macam tu. So, Alhamdulillah, sekarang ni, kalau saya tangin, saya makan je. Cuma saya kawal kuantiti. Macam mana pun, dia kena kawal kuantiti. So, kalau tak kawal kuantiti, memang habis lah. Kalau tangin tu makan. Teh ais memang hari-hari. Tapi, tapi, malam-malam top up balik lah. So regularly, walaupun saya dah Alhamdulillah tak kena serang lagi, so saya still consume apa yang daily usage. Cuma biasa-biasa je lah. Macam malam Alfafal 5 biji, something macam tu lah. Pagi memang kadang-kadang tak dan. So mostly malam lah, Vivix, Omega. Yang tu lah yang Alhamdulillah lah, saya continue juga. Exercise tu perlu. Cuma kadang-kadang nak pergi exercise tu dia lambat sikit. So saya continue makan sayur, kurangkan minum manis, mostly macam tu lah. Kita gain bila kita dah dapat tu, kita start on the healthy lifestyle. Kena tu pun saya start healthy lifestyle juga, tapi cuma saya top up sebab memang saya ni memang jenis tak makan sayur. Bukan tak makan sayur, susah nak makan sayur. Sayur pun memilih. Dia ada certain sayur je saya boleh makan. Kalau tak memang susah lah. So Alhamdulillah. Apa yang Alhamdulillah lah. Sekarang ni saya tak kata bebas gout. Tapi kira tak kena serang lagi yang teruk-teruk lah. Something macam tu. Berapa lama dah tak kena? Tak ingat. Berapa lama tak kena tu? Last kena bila? Tahun lepas lah. Kan? Tahun lepas. Tapi tak tahu bulan berapa. Sebab macam that is not a memorable experience lah. Air haji Raya puasa. Mana? Raya puasa. Air puasa yang kena bekam. Saya buat bekam juga. Waktu time kena gout tu saya buat bekam. Saya buang darah kotor semua. At the same time kena regularly buang darah. Something macam tu lah. Kata macam orang perempuan ada period kan. Kalau orang lelaki ni period kat mana? Bekam je lah. Something macam tu lah. Alright. So yang tu sajalah yang sharing pasal gout saya. Ada apa lagi nak tanya? Okay, so terima kasih Abang Muns sudi share. Susah juga sebenarnya nak minta dia share ni. Alhamdulillah malam ni dia tak tahulah macam mana dia boleh tergerak hati kan nak share secara live pula tu dengan kawan-kawan semua tentang dia punya pengalaman gout dia kan. Okay. So sekarang pun walaupun dah Alhamdulillah dah setahun dah rasanya tak kena kan, dah tak kena gout attack ni, tapi dia still saya still lagi bagi dia lah, bagi dia setiap malam memang akan bagi dia Omega Alpha Vivix tu, dan sekarang ni kita ganti dengan Resvi juga, so nampak banyak perubahan lah kan. So macam mana? Apa lagi? Okay, so setakat itu je lah kot sharing untuk gout. Ada lagi nak sharing sebenarnya on vertigo, anxiety semua. Tapi yang tu rasa macam saya share sikit lah pasal vertigo. Vertigo ni sebenarnya macam suddenly kena. Sebab dulu saya pernah accident. Untuk vertigo case ni saya pernah accident. And then bila accident dulu saya naik motor besar, abang rider pakai 2 bulan accident babe.
Ha? Pakai 2 bulan accident motor Kawasaki ERC, and then memang kena hit dekat belakang orang. Walaupun dia sebab dia nak U-turn. Yang tu tak cerita lah. Dia salah. Yang penting dia salah. Lepas tu saya bila kena kepala, and then saya terus ke belakang, kena belakang. Kira macam terbaring lah. Bila terbaring tu boleh tahan je juga time tu. Macam patah juga lah. Patah, cuma patah tangan lah, patah kat sini. Retak. Tak patah pun retak sebab absorber banyak kan. And then bila dah tu, esoknya balik tu pening. Bangun muntah, bangun muntah, bangun muntah. Ingat apa benda, cuma bila dah examination by doktor apa semua, tak ada apa pun. Balik-balik tu baru saya tahu, kata saya kena vertigo. And then after that, after dah sembuh apa semua, vertigo tu keep on datang. And dia sebenarnya sebab dia daripada dalam telinga orang cakap. Dan orang kata vertigo tu dia come and go. Dia auto apa? Auto sembuh. Bukanlah auto sembuh sebenarnya. Auto hilang. Tiba-tiba je ni. Sebab kadang-kadang tiba-tiba je saya bangun daripada tempat tidur terus jatuh. Time tu vertigo attack lah. Time tu pun banyak lama juga nak sembuh daripada vertigo ni sebenarnya. Saya memang consistent on VV. Yang tu sebelum kena gout sebenarnya kan. Sebelum kena gout yang tu sebelum kena gout. Saya kena vertigo dah dulu. And then bila kena vertigo tu, bagai dia kata memang muntah, macam-macam lah. Muntah, pening, memang tak lalu makan lah semua kan. So macam susah lah nak buat kerja. Orang kata macam alah pening. Lain. Vertigo, pening, migraine lain. Sebab dia memang akan menyebabkan kehidupan kehidupan tak menyenangkan. And then vertigo ni dia datang bila terlampau bukan kata stres, dia terlampau fikir banyak lah. Bila fikir banyak dia akan datang. Dia memang stop, memang bangun jatuh, bangun jatuh, betul muntah. Memang standby lah. Pusing sini dah pening, pusing sini pening, bergerak sikit sini pening, sini pening, jatuh. Macam tu lah. And then bila dah macam tu, saya consistent on VVX lah actually. VVX. And then orang kata dia memang akan selalu datang. Tapi dia tak terlampau teruk macam awal-awal dulu. Kalau awal-awal dulu memang better set tu memang sentiasa ada lah orang kata. Yang ubat untuk vertigo tu. Better set lah something. Dengan ubat pening, ubat yang segala-galanya lah. So memang saya tak tinggal lah benda tu. Memang sentiasa ada stok. Tapi Alhamdulillah lah. Yang tu pun dah makin kurang. So memang betul lah jalan untuk saya benarkan isteri saya buat Shaklee ni just memanglah untuk bisnes. Tapi dia sebenarnya untuk kita, untuk pasangan, untuk diri sendiri, untuk orang sekeliling kita. Macam mak kita, ayah kita pun kira making a healthy lifestyle lah. Itu je lah. Jangan saya nak startkan bisnes lagi. Tak apa, business next. Next live kita share, kita minta dia share tentang business pula. Okay. Alright, so rasanya itu cukup. Ada lagi tak? Itu je lah. Itu je lah. Sharing kita, daripada kami malam ni. Terima kasih banyak kepada Abang Mun sebab sudi untuk share sedikit sebanyak dia punya struggle in life dia. Yang mana Alhamdulillah kita dapat balik kata hidup yang lebih sihat tu dengan amalkan suplemen Shaklee.
Dan apa lagi Itu je. Itu je lah. Okay, so itu je lah untuk malam ni. So bukan nak kata suplemen lain tak bagus sebenarnya. Jangan kata macam alah takkan Shaklee. Benda Shaklee sebab dah bini buat Shaklee je kan. Tapi bagi saya kita kena start healthy walaupun badan saya besar. Orang kata ni mesti kolesterol tinggi, ni mesti darah tinggi, ni mesti apa lagi? Gemuk. Gemuk. Diabetes. Lepas tu apa lagi? Orang cakap. Kan. Alhamdulillah setakat sekarang ni saya dah 2 kali check result check apa full blood test, full blood count. Darah tinggi tak ada, kecil manis tak ada, kolesterol tak ada. Itu je lah sebab mungkin sebab dah kena sumbat hari-hari. Kan kalau macam sendiri memang susah lah. Actually a healthy lifestyle, yes, jogging, healthy lifestyle lah kan. Untuk ni semua bla bla, makan makanan sihat, makan sayur banyak semua bla bla bla. Tapi tak semua orang dapat buat benda tu. Sebab kalau semua orang dapat benda tu, of course semua orang dah sihat. Ward kosong. Itu je lah saya boleh cakap. Cuma sekarang ni kena juga. Macam saya kena juga. Ada sometimes macam itulah macam gout semua. Walaupun makan suplemen tapi kena. Tapi at least benda-benda lain kurang. Risiko tu kurang. Hasil daripada kena sumbat lah. Laki nak makan susah. Tapi kadang-kadang bila dah malam-malam kalau tak kena sumbat tu, tak kena sumbat pula aku. Tak apalah. buat tak tahu je lah. So itu sajalah. Saya ni cakap banyak pula. Orang suruh dia cakap banyak, dia suruh kita cakap banyak kan. So itu sajalah kot sharing kita pada hari ni. Just untuk korang pun kalau boleh create a healthy lifestyle. Sebab sekarang ni during MCO, bila dah MCO ni, dia mengajar macam-macam benda lah. Yang ni tak boleh buat, yang tu tak boleh buat, semua bla bla bla. So keep healthy dengan COVID sekarang ni pun. Yelah kan, macam mana. So itulah saya harap masing-masing keeping the momentum of body. Sebab kita sekarang ni jadi takut untuk nak demam, takut untuk nak sesama. Kalau terjadinya ni dia macam dia jadi macam risau lah. Something macam tu lah. So jangan lupa makan, maybe boleh makan supplement, maybe kalau ni kreatif apa, makan sayur lebih sikit. Jangan jadi macam saya ni susah nak makan sayur. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah, dah okey dah. So apa dia? Ada siapa lagi? Naim dah ni. Naim Soleh. Hai semua. Kak Zarina, sweet couple. Fiza. Hai. Okay, terima kasih lah semua yang share, semua yang menonton sharing saya yang tak seberapa ni. Yes, saya gemuk dan saya akan cuba untuk menurunkan badan. Dah berkali-kali dah. Tapi InsyaAllah lah satu hari nanti kita akan dapat goal tu. Makan sedap je Malik. Malik hang pun sama lah Malik. Tak ada lah. Memanglah makan sedap. Benda macam-macam dekat dunia ni kan. Tapi nak makan sedap pun sekarang ni bagi ada tokoh lah sikit orang kata. Okay, alright. Terima kasih semua kerana menonton. Terima kasih Naim kerana menonton juga. Terima kasih semua yang ada kat sini. So macam saya punya live lah. Padahal dia punya live. So itu je lah yang kita boleh buat untuk hari ni. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.